أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسولنا المصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. Terima kasih pengacara majlis, saya hormati yang di-Pertua PAS kawasan Lipis, Saudara Haji Roslan Zainal, yang saya hormati semua YDP Rau, Kamera Highland, yang di-Pertua PAS kawasan Bentong, Presiden dan semua wakil-wakil NGO yang dapat hadir bersama, para dermawan, muslimin muslimat, hadirin hadirat rahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita berdiri bagi menyatakan kebersamaan kita dengan sahabat-sahabat kita, pejuang-pejuang Islam di bumi Gaza, di bumi Palestin yang diberkati Allah Subhanahu wa taala. Bumi yang dijanjikan kemenangan Islam. Bumi yang diberkati Allah Subhanahu wa taala. Bumi yang menjadi kiblat pertama umat Islam. Dan hari ini kita lihat bagaimana benarnya janji Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa tetap akan ada sekumpulan di kalangan umatku yang tidak akan musnah, yang tidak akan dapat dikalahkan, tidak akan dapat dihancurkan dengan pelbagai cara sekalipun, sehingga datang janji Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Kumpulan ini disebut dalam hadis, sahabat bertanya, siapa dia Rasulullah? Nabi sebut, itulah penduduk Baitul Maqdis dan ahli Baitul Maqdis. Pimpinan-pimpinan jihad Islam, pimpinan-pimpinan Hamas, mereka tidak akan bertindak balas kalau semata-mata di atas tindakan zalim Yahudi berpuluh tahun kata umat Islam di Gaza. Ia berlanjutan lebih pada 70 tahun, bermula setelah negara laknatullah Amerika, Britain, Perancis menyerahkan bumi Palestin kepada Yahudi, Israel, bagi membina sebuah negara mereka. Kita lihat bermula pada hari pertama penentangan umat Islam. Namun pada 7 Oktober baru-baru ini, kali pertama dalam sejarah, kumpulan jihad, kumpulan Hamas, kumpulan Al-Qassam bersama dengan pejuang-pejuang di tebing barat daripada Hizbullah, dibantu oleh pelbagai kumpulan, melakukan serangan ke atas Yahudi laknatullah. Kita mendengar bagaimana penjelasan pimpinan Hamas. Kami bertindak ke atas Zionis Yahudi pada 7 hari bulan Oktober kerana kami sudah tidak tahan melihat bagaimana tindakan Yahudi menceroboh Masjid Aqsa, kiblat pertama umat Islam. Yahudi masuk ke dalam masjid dengan kasut menghalang umat Islam sembahyang dalam Masjid Aqsa. Mereka menceroboh berpuluh kali Masjid Aqsa.
Mereka menggali di bawah bangunan Masjid Aqsa. Mereka pernah membakar Masjid Aqsa semata-mata untuk mendirikan Haikal Sulaiman, yakni sebuah kuil Yahudi yang kononnya berada di bawah tapak Masjid Aqsa. Dengan kata lain bahawa pimpinan Jihad Islam, Hamas, Al-Qassam dan sebagainya, mereka tak boleh tahan bila melihat Masjid Aqsa diceroboh. Benarlah apa disebut oleh sahabat-sahabat pimpinan tadi. Bumi umat Islam, Masjid Aqsa bukan hanya bumi bagi masyarakat di Palestin. Masjid Aqsa ialah kiblat pertama umat Islam. Bumi yang diberkati Allah. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjid aqsa minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu, yang diberkati oleh Allah sekeliling Masjid Aqsa. Sebab itu kita lihat ada perbezaan yang sangat ketara. Umat Islam ditindas bukan hanya di Palestin, di Chechnya. Umat Islam dibunuh di Bosnia. Umat Islam diseksa serata dunia. Waktu kita berkumpul sekarang bukan hanya Palestin, bukan hanya umat Islam di Gaza yang diseksa, dizalimi, seluruh dunia. Tapi kita melihat ada perbezaan yang sangat ketara. Walaupun kita berhimpun hantar bantuan bila umat Islam saudara kita dizalimi, dianiaya. Umat Islam di Yugo, disuruskan Turkistan Timur, berpuluh tahun diseksa. Demikian juga sejarah peperangan yang berlaku, penindasan kata umat Islam. Dia berlaku saban waktu. Namun sangat jauh bezanya bila mana ada ancaman kata umat Islam di Palestin. Kebangkitan dunia hari ini menyaksikan bukan saja negara-negara Islam yang berhimpun membantah kezaliman Yahudi laknatullah, kezaliman Zionis kata umat Islam di Gaza, di tebing barat. Hari ini kita menyaksikan bagaimana rakyat Amerika yang beragama Kristian, rakyat Amerika, rakyat Britain, rakyat Perancis berhimpun mengadakan demonstrasi membantah kekejaman yang dibuat ke atas umat Islam di Gaza. Kita menyaksikan banyak negara di Eropah berhimpun membantah, dan sangat duka cita bila mana Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu memang yang diduga tidak akan luluskan gencatan senjata. Persidangan yang dibuat menyaksikan 14 buah negara menolak resolusi yang dibawa oleh Jordan agar diadakan gencatan senjata segera bagi menyelamatkan rakyat Palestin, rakyat di Gaza. Persidangan yang kita sangat duka cita. Hari ini viral ucapan wakil negara daripada Indonesia yang berani lantang mengecam dalam persidangan tindakan kuasa besar. Sayangnya negara kita, ahli parlimen kita bawa mendesak kerajaan mengantar satu notis, satu usul kepada speaker parlimen supaya parlimen Malaysia membahaskan usul bagi mengecam Israel, usul supaya Netanyahu dihadapkan ke mahkamah antarabangsa di atas jenayah perang. Usul daripada Perikatan Nasional ditolak oleh speaker parlimen. Atas alasan kerajaan telah membawa penyataan menteri dalam parlimen. Kita kena faham dalam parlimen Malaysia 2 kali dibahas isu Gaza. Tapi bukan usul. Dia bukan usul parlimen.
Sebab tu dia tak kuat, dia lemah. Sebab dia bukan satu usul. Berbeza pemimpin sebelum ini, kita bawa usul dalam parlimen. Parlimen sebulat suara meluluskan usul mengecam Israel. Kali ini hanya kenyataan menteri. Walaupun yang berucap pada menteri, kenyataan pada menteri. Dia bukan satu usul. Sebab itu kita kena faham, kita rakyat bangkit ini mendesak paling tidak buat semasa Perdana Menteri hendaklah memboikot persidangan APEC yang akan diadakan di California pada bulan 11 nanti. Kita mendesak Perdana Menteri jangan hadir persidangan ekonomi APEC yang kali ini kebetulan Amerika menjadi tuan rumah. Akan diadakan di California pada bulan 11 nanti. Bila wartawan tanya kepada Perdana Menteri, apa kata Perdana Menteri? Atas desakan umat Islam Malaysia, ahli Parlimen Perikatan Nasional, Perdana Menteri kata terlalu awal untuk buat keputusan. Dan kita yakin dia tidak akan membatalkan. Sebab itu perlu bukan hanya bantahan, komitmen kita rakyat Malaysia tanpa mengira parti politik, tanpa mengira kaum, agama. Sebab isu ni bukan saja isu agama, ia isu kemanusiaan. Hari ini, saat ini, waktu kita sedang berhimpun di sini, Israel, Yahudi laknatullah memulakan serangan darat pada pukul 7.50 pagi semalam. Serangan itu dimulakan dengan menghancurkan semua pencawang-pencawang, semua telco-telco, syarikat-syarikat, supaya tidak ada maklumat kekejaman Israel yang sedang berlaku hari ini, semalam hari ini, ke atas bumi Gaza. Sebab itu kita putus hubungan. Sekarang dunia telah putus maklumat dengan apa yang berlaku di Gaza. Mereka dia menyerang semua pemancar-pemancar supaya maklumat tidak tersebar seluruh dunia. Sebab itu kita penuh yakin perlunya kita bukan sekadar berhimpun, kita bantah, kita doa, kita hantar bantuan kewangan kita munajat. Saya penuh yakin dan percaya, kalau sekiranya sempadan Israel dibuka, insya-Allah semua kita akan menuju ke sana, rela untuk syahid bagi membebaskan Masjid Al-Aqsa. Dunia tidak akan ada yang berkecuali. Sayangnya sempadan Rafah tidak dibuka. Satu-satunya jalan masuk ke Gaza sempadan dengan Mesir. Sewaktu mana Siusa Agung PBB datang melawat Mesir, kita tahu ni helah mereka yang menguasai pertubuhan bangsa-bangsa bersatu, mendesak Mesir supaya buka sempadan. Rakyat Gaza tengah dalam keadaan tak ada makanan. Anak-anak kecil hanya makan rumput. Bila mana wartawan tanya anak-anak kecil ini, saya sangat terharu bila anak kecil ini menjawab bahawa saya sedia untuk mati kerana di syurga banyak makanan yang menanti kami. Kita tidak ada makanan di dunia. Di Gaza makanan tak ada, air tak ada. Hospital dibom, masjid-masjid dibom. Namun kita menyaksikan bagaimana anak-anak kecil 8 tahun, 10 tahun membaling batu kepada tentera Yahudi, menghalau keluar pada kampung dan cabar, tembak. Biar kami mati syahid, kami masuk neraka, Allah masukkan kami dalam syurga. Semangat ini ada di kalangan mereka. Sebab itu kita menyaksikan bagaimana Allah Ta'ala menyatakan dalam Quran bahawa Yahudi laknatullah
akan melakukan kerosakan di muka bumi sebanyak 2 kali. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa qadayna ila bani Israel fil kitab la tufsidunna fil ardi marratain wal ta'lunna 'uluwan kabira. Dan kami tegaskan kepada Bani Israel dalam Alkitab, yakni kitab Taurat, termasuk dengan disebut dalam Quran ayat ini, sesungguhnya kamu akan melakukan kerosakan di muka bumi di Palestin sebanyak 2 kali. Dan kamu serta itu dengan penuh kesombongan, angkuh dan melampau. Ulama-ulama bahas, walaupun banyak kali kezaliman dibuat, tapi Allah Ta'ala menyebut dia akan melakukan kerosakan yang sangat besar 2 kali. Mana 2 kali itu? Ada yang menyatakan kali pertama tatkala mana dia membunuh nabi-nabi Allah, nabi-nabi yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, nabi-nabi Bani Israel, di kalangan kaum dia sendiri, bangsa dia sendiri, dia membunuh para nabi-nabi. Tidak ada bangsa dunia yang bunuh nabi-nabi melainkan Bani Israel. Dibunuh nabi-nabi yang Allah utuskan kepada dia. Yang kedua, kehancuran, kerosakan, kemusnahan kali kedua, kemusnahan yang akan menghancurkan Yahudi. Dan kita yakin inilah yang disebut Taufan Aqsa, sebagai kehancuran yang akan melaknatkan dan memusnahkan Yahudi, laknatullah. Sebagian besar para ulama menyatakan hadis Nabi tentang akhir zaman disebut oleh Al-Fadhil Ustaz Roslan tadi, Yahudi akan dibenci oleh semua manusia. Hari ini seluruh bangsa dunia benci Israel, benci Yahudi. Bahkan Yahudi yang ada, Yahudi Ortodok juga benci tindakan Zionis ke atas umat Islam di Palestin. Seluruh dunia hari ini benci. Kata Nabi, kalau Yahudi nanti siapa mereka disembunyi belakang batu, batu beritahu. Orang mukmin Yahudi belakang aku, mari bunuh dia. Kalau Yahudi bersembunyi belakang tembok, tembok pun akan beritahu, akan minta bunuh Yahudi. Sebab itu besar di kalangan pimpinan agama Yahudi Ortodok, mereka menyebut tindakan memanggil Yahudi seluruh dunia balik ke Palestin, kemudian bina tembok sekelilingnya, ialah menjadikan kubur kepada Yahudi yang akan dikuburkan di bumi tersebut. Ini keyakinan orang yang berpegang teguh dengan agama di kalangan mereka Yahudi, tapi dia menentang tindakan zalim, tindakan ganas. Kata Nabi, kecuali pohon gharqad. Kecuali pohon gharqad. Pohon gharqad bila Yahudi sembunyi belakang dia, pokok tersebut tak beritahu Yahudi ada belakang dia. Kata Rasulullah, gharqad ialah pohon Yahudi. Fa'innaha syaitul Yahud, gharqad ini pohon Yahudi. Yahudi tak percaya kepada Nabi SAW, dia tak beriman, dia tak masuk Islam. Tapi hadis ni dia percaya. Hadis ni dia percaya. Menyebabkan mereka tanam beribu pohon gharqad sekarang di seluruh Israel. Bumi yang dirampas itu ditanam pohon-pohon gharqad. Kadang mereka percaya bila perang besar berlaku, hanya pohon gharqad menjadi tempat berlindung dia. Karena Nabi Muhammad menyebut demikian. Akhir sekarang ditanam pohon-pohon gharqad. Tuan-tuan sekalian, hebat Nabi. Nabi beritahu kalau Yahudi sembunyi belakang batu, batu beritahu. Sembunyi belakang tembok, tembok beritahu. Menyebabkan Yahudi tak berani nak sembunyi belakang batu, belakang tembok. Dia akan sembunyi belakang pokok gharqad. Kita tengok saja pokok gharqad, mampu habis Yahudi tersebut. Dia kononnya berlindung pokok tersebut, memang pokok itu tak beritahu.
Tapi Nabi beritahu kita Yahudi ada belakang tu. Tak payah pokok beritahu. Nabi beritahu kita. Ya. Sebab itu tuan-tuan sekalian, bangsa yang hebat ni, penduduk sekitar Baitul Maqdis, penduduk yang sangat hebat di dunia. Allah Ta'ala menjadikan bumi Masjid Al-Aqsa bin Maqdis, bumi Syam ini sebagai bumi yang sangat hebat. Bumi yang menjadi pada mahsyar di akhirat. Bumi yang akan menjadi tempat perhimpunan. Ulama-ulama, para pengkaji mengkaji sejarah. Siapa yang menguasai Masjid Al-Aqsa, siapa yang menguasai Baitul Maqdis, dia akan menguasai dunia. Siapa yang kuasai Baitul Maqdis, dia akan menguasai dunia. Hari ini Yahudi menguasai Baitul Maqdis. Kita tengok Yahudi menguasai dunia. Ya. Sebelum ini Islam menang di Baitul Maqdis sama Sayyidina Umar Al-Khattab, Khalid Al-Walid. Kita berjaya meraskan Masjid Al-Aqsa. Dunia dikuasai oleh umat Islam. Sebelum itu Kristian menguasai Masjid Al-Aqsa. Kristian menguasai dunia. Dan kali ini insya-Allah, sebagaimana banyak hadis disebut, Islam akan menguasai semula Masjid Al-Aqsa dan Islam akan menguasai dunia. Tuan-tuan sekalian, Amerika, mana-mana calon presiden wajib menandatangani satu perjanjian kalau nak menang pilihan raya presiden Amerika. Britain sama, Perancis sama. Mana-mana calon akan sign satu agreement mendukung kerajaan Yahudi di Palestin dan membela nasib Yahudi di Palestin. Barulah seluruh Yahudi akan guna segala kekuatan dia, ekonomi dia, media dia bagi kempen kemenangan calon tersebut. Mana-mana calon presiden yang tak tanda tangani tidak akan menang. Sebab tu kita tengok bagaimana presiden naiklah siapa sekalipun, dia tetap akan menyokong Israel. Amerika hantar kapal perang ke Israel. 2 hari lepas, Perdana Menteri England, UK datang ke Israel, menyerahkan senjata-senjata kepada pemimpin Israel. Ini perjanjian. Perancis demikian juga, menghantar pasukan tentera. Sebab ini syarat perjanjian untuk jadi presiden. Namun kita penuh yakin, percaya Allah tidak pernah berbohong. Allah tidak pernah tidak tunaikan janji. Janji Allah Subhanahu wa taala, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Allah wajib bagi kami, kata Allah, Allah pasti menolong orang mukmin insya-Allah. Karena itulah jangan kita tak boleh pergi, tubuh kita tak masuk ke sana. Saya dapat kita berita, kita dah hantar 3 kontena makanan daripada rakyat Malaysia, sumbangan melalui PAS Relief. Kita dah siap beli 1.7 juta keperluan ubat-ubatan, makan minum, dan kita dah pack 1 kotak 8 kilo untuk satu keluarga yang kita hantar ke Gaza. Dan kita pun dah hantar kontena tersebut, sekarang sedang berada di sempadan Rafah. Kita tengah proses untuk dapat kebenaran kerajaan Mesir untuk kontena kita masuk. Sebagaimana tuan-tuan tahu, sempadan ditutup rapat, tak boleh masuk langsung. Hasil desakan sikit, Mesir membenarkan 20 kontena sehari. 20 kontena saja sehari. Keperluan semasa 200 kontena sehari. Dia hanya benarkan 20. Semalam dibenarkan 74 kontena saja masuk. Beratus kontena sedang menunggu, berbaris untuk masuk menghantar bantuan makanan, air, ubat-ubatan ke Gaza. Dan kita yakin Mesir yang telah mengadakan persefahaman bersama Israel, apa saya nak buat kena minta permit daripada Israel. Sehingga nak hantar bekalan makanan pun tak boleh. Sebab itu kita yakin, percaya, sebenarnya tindakan yang dibuat ini ialah tindakan yang akan merugikan
nasib umat Islam sendiri, termasuk Mesir. Ya. Sebab itu ada orang kadang-kadang petikai, apa kita nak sangat. Ada orang duk bahas masalah Sunni Syiah. Hizbullah tu Syiah, buat apa kita tolong dia? Tapi Barat tu dikuasai Hizbullah. Masya Allah, punya naifnya pemikiran. Waktu musuh Islam mereka menyerang Israel, membantu Israel menyerang Palestin, dia tak tanya kamu Sunni ke Syiah. Dia nak hancur, dia tak tanya, dia tak peduli Syiah Sunni. Sebab itu bagi kita, jangan terperangkap dengan strategi musuh memecah belahkan kita. Walaupun kita berteguh pertahan Sunni yang kita ada, jihad perlu ditegakkan, perjuangan perlu diteruskan sehingga Masjid Al-Aqsa dibebaskan, insya-Allah. Wallahu a'lam. Dan ini di tangan saya tuan sekalian, sebuah buku yang ditulis oleh Sanusi Makno, Panglima Perang Perikatan Nasional, Menteri Besar Kedah. Sejarah hidup beliau. Buku ini antara buku yang terlaris waktu ini. Dan Cikgu Bulan, mana Cikgu Bulan? Cikgu Bulan pakai baju hitam, tak nampak cerah. Cikgu Bulan berbaris beli buku ni yang ditanda tangani oleh penulis sendiri, Menteri Besar Kedah, Sanusi Makno. Beliau hari ini bersetuju untuk melelongkan buku ini. Buku ni sejarah hidup Perik Maung, seorang pemimpin pejuang. Daripada bawah, anak orang kampung, ayah pemanjat petai, kerja kampung, ya, melahirkan seorang menteri besar yang hebat. Sejarah ditulis. Buku ni kita lelong hari ni, semua hasil lelongan ini ialah untuk kita masuk dalam tabung membantu saudara kita di Palestin. InsyaAllah saya akan mulakan lelongan ini. Bermula dengan harga RM25. Siapa yang nak lebih tinggi angkat tangan. RM25. Satu. RM50. Terima kasih. RM50. RM50. Satu. RM50. Dua. RM100. Ini sumbangan Palestin, tuan-tuan. Bukan nak jual buku. Ya. RM100 dah ada. RM150. Ini sumbangan Palestin. RM150. Cuma kita melalui buku ni. Duit jualan buku ni untuk anak-anak Palestin, untuk sahabat-sahabat kita di Palestin. RM150. Satu. RM150. Dua. RM200. 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 RM250. Lawan. RM250. Takkan muslimat terduit. Ambil duit suami tu, lawan. RM250. Satu. RM250. Dua. RM300. Jangan guna duit pejabat kan. RM300. Satu. Ya. Ni Ustaz Rimat punya pegawai ni. RM300. Dua. RM300. RM350. RM350. Satu. RM350. Dua. Ada yang RM400. Berapa? RM500. RM500. Satu. RM500. Dua. Kena tengok muka, kan dia lari. Ada RM600. RM600. Satu. Saya rasa orang kamera Highland mesti sabar ni.
Orang Raub jangan ketinggalan. Orang Bentung rugi mari jauh-jauh. 600 satu. Gelang emas. Oh, nak lelong juga. Oh. Gelang emas kita letak sini. Gelang emas kita. Masya-Allah. Nak tukar ke apa ni? Nilai gelang emas ni untuk lelong buku ke? Ini sumbangan lah ni, sumbangan. Sumbangan ni. Insya-Allah. Nak beli buku? Oh, beli buku. 800. Saya timbang-timbang ni, tu bukan token emas ni. 800. 801. Ni gelang emas tak boleh ambil balik tu walaupun ada orang lawan. 1000 lebih ya. 1000 apa? 1900. 1200. Lebih kurang. 1200. Nilai buku sekarang 1200. Cagaran dia gelang emas ni. 1201. Orang tempoyang takkan tak lawan. 1202. 1203. Tak ada? Okey, tutup 1200. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih banyak. Kita buat majlis penyerahan buku. Buku ini ditandatangani oleh Menteri Besar Kedah. Biodata beliau sangat berguna untuk kita mengalami jadi saya serahkan kepada pembina yang berjaya. Nama? Zubir. Daripada mana Zubir? Saya daripada Kuala Terengganu tapi mengajar sini. Mengajar sini. Assalamualaikum. Masya-Allah, masya-Allah. Okey. Dia serah dululah. Ini rumah punya ke? Dia setuju ke tak ni? Ini ada daripada orang ni. Masya-Allah. Daripada orang Arab. Daripada orang Arab, masya-Allah. Terima kasih banyak. Dan inilah nilai RM1,200 sebagai balasan kepada bidar kita kepada buku tersebut. Terima kasih banyak. Semoga diberkati Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.